Zombie apocalypse. Salim, saya ada satu soalan lah nak tanya untuk hari ini. Kesesuaian tanah yang macam mana yang sangat diperlukan oleh pokok durian. Ya, adakah tanah berpasir atau tanah seluk kapur pasir? Itu yang saya nak pastikan supaya kita nak tanam durian nanti tidak bermasalah dengan tanah. Okey, kita tahu dalam tanah ada 6 siri. Daripada tanah gambut, tanah pasir, tanah lom, tanah liat, dan dua lagi lah. Jadi tanah yang paling sesuai untuk tanam durian adalah tanah lom berpasir yang ada organik. Itu antara yang terbagus. Jadi apa yang kita nak ialah dalam kandungan tanah tu 50% adalah tanah, 25% adalah air, 25% adalah udara. Itu merupakan struktur tanah yang terbaik ataupun kita panggil kualiti tanah yang kita perlukan. Jadi tak semua tempat kita boleh dapat. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita perlukan buat sedikit penyediaan tanah. Sebelum tanam, kalau tanah tu kekurangan organik, kita boleh tambahkan organik. Kalau yang kekurangan pasir, kita tambahkan pasir. Lepas tu kita buat busut dan tanam di atas tanah. Dan tujuan kita buat busut, satu daripadanya ialah nak memastikan bila masuknya musim tengkujuh, air tidak bertakung di tangkal pokok. Kalau dia tidak bertakung, akan tidak reput. Dengan cepatnya air disalur keluar. Jadi antaralah yang tanah diperlukan. Tapi kalau boleh elakkan tanah di kawasan yang tanah liat putih, itu memang sangat mencabarlah. Sebab kalau tanah putih kos tinggi ialah kita kena rawat setiap tahun bila masuk musim tengkujuh akan mudah reput lah. Ya, ini adalah satu daripada pengalaman yang kita lalui. Banyak kebun saya lawat daripada Pahang, Kelantan, Terengganu, Johor, Perak, Kedah sampai ke Perlis, Pulau Pinang kita lawat, termasuk Sabah, Sarawak dan juga termasuk di Indonesia yang saya berkunjung. Kita dapati ialah tanah di Indonesia memang subur, tanah gunung berapi lah. Ada tanah yang subur di Malaysia pun ada, contohnya di Sabah, di kawasan kaki Gunung Kinabalu, memang ada yang tanah yang sangat gembur. Ya. Tanya Abah je lah. Okey, boleh. Terima kasih Mr. Lim. Saya ada satu soalan berkenaan dengan baja organik lah. Kenapa durian ni memerlukan sangat kepada baja organik berbanding dengan baja NPK lah. Okey, berbalik berbaja ni sebenarnya banyak orang tidak faham. Contoh macam manusia, kita buat satu perbandingan yang mudah supaya orang faham. Kenapa kita tidak boleh makan nasi putih sahaja? Kalau kita setiap hari makan nasi putih, dia tidak ada zat. Sebab tu kita perlu makan sayur, perlu makan daging, perlu makan buah-buahan. Termasuklah kita makan ulam-ulam. Kalau bagi orang kampung, dia makan ulam. Kalau bagi orang Cina, dia makan herba-herba perubatan. Jadi antaranya kita nak dapatkan ialah sumber-sumber mineral dan juga zat seimbang. Begitu dengan pokok. Kalau pokok durian, kalau kita ambil daun ataupun buah, hantar ke lab untuk analisis, dia mengandungi 12 zat. Zat yang dia kandungi dalam tu adalah nitrogen, fosforus, kalium, sulfur, magnesium, kalsium, boron, zinc, manganese, molybdenum, ferrum, iron. Jadi dalam tu kita dapati ada 12 jenis. Kalau kita hanya menggunakan baja kimia yang mengandungi yang diekstrak. Kalau dia diekstrak, dia adalah 100% tulin. Kalau 100% tulin, dia hanya mengandungi NPK. Sebab tu saya andaikan NPK ini adalah nasi putih kosong. Jadi kalau kita nak pokok kita tumbuh sihat, satu daripadanya ialah kita perlu memberi baja yang seimbang. Kalau kita bagi uji rasa, durian yang menggunakan baja organik, durian yang menggunakan baja kimia dan tidak memberi baja, kita dapati durian yang paling sedap yang menggunakan organik. Sebab tu kalau kita tengok dari segi pembandingannya, kalau kita nak menghasilkan yang berkualiti dan kuantiti secara komersial, kita perlukan keseimbangan zat. Jadi kebun Datuk Chang di sini sebenarnya Datuk Chang bagaimana dia menghasilkan biji kesep ni, sebenarnya kita menggunakan baja SP4 ataupun SP4 ni sebenarnya dia mengandungi, dia adalah baja kita panggil organic compound, di mana mengandungi 30% kimia, 70% organik. Dan di dalam tu juga dia mengandungi amino acid, humic acid, fulvic acid, unsur sore, kalsium, magnesium dan lain-lain lagi. Jadi keseimbangan zat itulah yang sebenarnya formulasi baja tu menentukan juga saiz biji, ketebalan kulit,
warna durian, dari segi kehalusan ataupun creamy durian tu. Seterusnya juga dari segi penggunaan foli ya. Jadi kita dapati kalau pemberian baja ataupun pupuk yang kita bagi itu seimbang, pokok durian dapat hidup dengan sihat dan setiap tahun berbuah. Nah, di sini sebenarnya antara pengusaha yang juga bersama saya, mungkin Tuan Haji dah setahun lebih ya. Cikgu mungkin ada ikut YouTube saya lama juga. Datuk Chang dengan Mr. Wong ni lama dah. Sebab Datuk Chang kita kena jodoh 4 tahun lepas. So memang setiap tahun saya akan berkunjung sekali lah ke tempat Datuk Chang untuk berkongsi pengalaman. Dan juga sebenarnya bagi saya adalah setiap kali saya datang, saya belajar jugalah. Sebab tu sering saya tekankan, penanam merupakan guru pada saya. Ada guru yang baik dan juga ada guru yang mulia. Guru yang baik yang melakukan benda yang baru tertentu yang saya dapat belajar. Guru yang mulia ialah melakukan kesilapan. Kita dapat belajar kesilapan dia supaya kita tidak mengulangi. Jadi ini adalah guru yang mulia yang melakukan kesilapan untuk kita berkorban untuk kita belajar. Jadi harapan saya adalah Terengganu kita sebenarnya boleh maju bersama dengan Pahang ataupun keseluruhannya kita maju bersama di seluruh Malaysia, termasuklah Sabah Sarawak sekali ya. Kita nak jadikan durian ini merupakan satu daripada duta kepada pelancongan, sebab kalau durian ni boleh menarik pelancong masuk dan dia juga merupakan satu lagi simbol ataupun ikon keharmonian. Bila bercerita durian ni kita satu Malaysia boleh duduk bersama tanpa ada segala wawas dan kita memang harmoni dan kita boleh berkongsi ya. Jadi durian ni sebenarnya boleh merapatkan silaturahim lah. Jadi bagi saya ini merupakan satu lagi lah. Industri durian ni sangat bermakna untuk kesejahteraan rakyat Malaysia dan kita harap bersama-sama kita berusaha dan maju ke hadapan lagi. Sekian, terima kasih. Gali dia tanah. Dia gali dia atas muda. Saya Wong Si Ho. Bahasa di
durian petangau juga lah. Ada Batu Limba durian petangau, kebun durian petangau lah. Yang saya tahu ni nama ni durian petangau sebab dulu ada banyak-banyak pokok durian yang pokok besar-besar macam balak. Jadi ada pokok petangau. Jadi yang dapati itulah ikut itulah. Ikut cerita daripada itu lah. Nama dapatnya durian mentagau lah. Ya. Ini pokok balak. Dia besar. Besar-besar. Pokok durian. Besar. Oh, durian besar. Durian hutang. Durian hutan. Besar. Oh, Hutang. Sebab itu nama durian tu. okey.